Oke, salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya adalah berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin PAS yang mana dia kata MNPN bekerja sama dalam pilihan raya negeri Melaka nanti 21 daripada 28 kerusi yang ditandingi akan dimenangi dan sudah selamat. Dan di sini dia mengatakan juga bahawa PH boleh tutup buku. Kenapa dia kata PH tutup buku? Kerana dia fikir boleh menang 21 kerusi. Saya nak beritahu kepada pemimpin PAS, jangan mimpi di siang hari. Kerana Melaka tak ada pun, adun satu pun PAS tak menang. So, tidak perlulah nak bercakap melangit, yang mana gajah pun boleh terbang. PAS sebenarnya berharap hanyalah untuk nak mendapatkan kerusi dan juga berharap kalau mereka kalah pun akan dilantik adun lantikan yang mana berlaku di Sabah. Jadi ini adalah sifatnya pemimpin PAS, tak payah nak berbohong kepada rakyat. Jadi kerjanya PAS ini, parti PAS ini, mereka nak jawatan untuk politik pribadi, bukan untuk rakyat. Ini yang saya lihat. Dan keluarkan kenyataan bahawa boleh menang 21 kerusi daripada 28 nih. PAS ingat, ini Kelantan, ini Terengganu. Mungkin PRU ke-15 ini nanti, rakyat Kelantan dan Terengganu pun sudah faham akan politik PAS. Jadi PAS ini permainannya adalah isu kaum dan agama sahaja yang dijual. Memimpin negara PAS tidak pandai pun. Sebab itu kerajaan negeri yang pimpinan PAS semua kita tengok bermasalah. Orang bagi duit supaya boleh membantu negeri dan rakyat. PAS ambil duit untuk beli Mercedes. Apabila cakap, saya tengok di media-media sosial, di live mereka, mereka cakap jangan ikut cara barat lah, cara orang luar lah, teknologi itulah. Tetapi pemimpin PAS gunakan produk-produk luar. Jadi tak payah berbohong. Jika pemimpin PAS menggunakan handphone buatan negara luar, negara yang dikatakan kafir, PAS tak payah bercakap. Pemimpin PAS tak payah bercakap. Jangan suka membohongi rakyat. Jangan munafik. Ini saya lihat pemimpin PAS begitu munafik apabila mengkafirkan orang, menceritakan negara orang. Lebih baik tumpukan perhatian kepada politik negara ini kerana kamu orang ahli politik. Uruskan negara ini dengan betul. Ini yang jelas. Jangan main politik yang tidak ada faktanya. Rakyat hari ini bukan bodoh. Ini yang saya lihat apabila dia mengatakan PH boleh tutup buku. PH tutup buku, terbukti sudah PH itu berjaya menang di PRU ke-14 dan berjaya membentuk kerajaan di Melaka. Tetapi hasil daripada perpecahan yang mana pengkhianat-pengkhianat ini melompat seperti kata, maka tumbang kerajaan negeri Melaka ini. Hari ini, saya percaya jika rakyat negeri Melaka dah lihat pentadbiran apabila berlakunya kejatuhan kerajaan PH di Melaka ini tadi, rakyat dah boleh nilai mana intan, mana permata. Di sini juga saya rasa rakyat Melaka dah tahu apa permainan parti PAS ni. Sebab itu PAS di Melaka tidak mendapat tempat. Kerana Melaka ini bukan tempat yang PAS boleh nak jual isu perkauman dan isu agama. PAS tidak ada kecemerlangan dalam mentadbir negara. Itu juga jelas. Jadi untuk dia nak mengatakan PH, dan saya nak beritahu ke PAS bahawa pimpinan PH yang lalu, yang mana kita selalu lihat begitu menonjol dan begitu terbaik sekali untuk rakyat Melaka. PAS ni, kenapa dia keluarkan kenyataan seperti ini? Pada saya, mereka nak kerusi supaya mereka juga boleh bertanding. PAS ni suka bertanding sebab tu waktu PRU ke-14 bertanding 160 kursi, menang 18. Pergi ke Sabah juga, mereka juga bertanding. Lepas tu kalah juga, minta pula adun lantikan. Ini sikap pemimpin PAS yang kita rakyat harus lihat. Untuk apa mereka nak jawatan ini? Untuk gaji, untuk tembolok sendiri, untuk kekuasaan.
Sebab itu di media sosial dulu kita pernah dengar pemimpin PAS kata, kalau boleh pemimpin-pemimpin mereka ini diberi gelaran-gelaran seperti Datuk Tan Sri, Datuk Sri ini. Ini pada mereka sangat mahal. Tetapi inilah parti yang memperjuangkan isu agama. Parti PAS ini harus ingat. Mana-mana parti pun yang ada di Malaysia ni, yang kamu dok kata parti DAP itu seperti itulah, seperti inilah, sama seperti parti PAS itu juga didaftarkan oleh ROS. Mengikut juga apa yang termaktub dalam peraturan. Jadi kenapa PAS nak pertikaikan? Kenapa PAS nak membohongi rakyat dengan isu-isu yang seperti ini? Bagaimana PAS nak bercerita boleh menang 21 daripada 28 kerusi? Pemimpin PAS lepas ini, lepas PRN Negeri Melaka ni, buktikan cakap kamu ni. Analisa mana yang dipakai? Jika apa yang saya lihat hari ini di Melaka, apa yang pemimpin-pemimpin daripada pusat gunakan untuk ke Melaka hari ini juga saya lihat salah. Kerana kita tahu bahawa mereka menggunakan aset negara yang mana ini pilihan raya. Kita juga lihat ada yang menggunakan helikopter, ada yang menggunakan jet-jet, kapal terbang. Ini adalah yang rakyat pertikaikan, bahawa menggunakan aset kerajaan untuk parti, untuk berpolitik. Jangan PAS ingat untuk dalam kerajaan menggunakan keistimewaan yang ada sesuka hati. Baru duduk kerajaan dah tunjuk sombong nak tunjuk angkuh. Bukan begitu. Ahli politik itu sepatutnya bertujuan untuk membangunkan negara ni, untuk rakyat. Bukan nak bercerita tentang isu-isu perkauman dan agama. Tetapi ini yang saya lihat bahawa PAS hanya boleh menggunakan isu Melayu, isu agama demi untuk kelangsungan politik pribadi. Untuk negara, untuk rakyat kebanyakan tidak ada guna. Jika PAS fikir bahawa mereka saja yang hidup dalam Malaysia ni, negara Malaysia ni seolah-olah PAS yang punya, itu sudah silap besar. Kerana negara ini milik kita bersama. Siapa yang pemegang IC biru itu, maka itulah dia. Pertikailah sampai ke pelusuk mana pun, tetap mereka warga negara. Jadi mereka-mereka ini apabila bercakap gajah pun boleh terbang, inilah akibatnya. Saya tidaklah kecewa kalau betul pun gabungan mereka MN, PN mereka ini menang. Tahniah. Tetapi untuk nak mengatakan bahawa PH boleh tutup buku dengan analisa-analisa dia ini, bahawa kalau mereka bergabung dan mereka boleh menang, jelas di sini pemimpin PAS ini bolehlah saya katakan juga kurang cerdik. Kerana kamu di pusat bergabung, di negeri kamu bertelagah. Jelas kamu orang ini gila kuasa, rakus, tamak, haloba. Kenapa di negeri kamu nak cerita MN, PN kalau bergabung? Bukankah kamu orang selama ini bergabung? Pada saya, kalau kamu orang nak cerita pun, di Melaka ini kamu orang ikut haluan sendiri. Tapi di pusat kamu orang yang memerintah, sama je ceritanya. Jadi jangan bohong rakyat. Ini adalah memecah belahkan undi yang mana untuk kepentingan pribadi saya, yang nak dipecahkan undi Melayu juga. Siapa yang pecahkan undi Melayu? Kamu orang juga. Bukan PKR. Bukan Amanah. Bukan juga DAP. Yang pecahkan undi Melayu, yang pecahkan orang Melayu, kamu orang lah. Kerana UMNO cari undi Melayu, PAS cari undi Melayu, Bersatu cari undi Melayu. Apa kena mengenanya dengan PKR, DAP, Amanah? Nampak tak pembohongan pemimpin-pemimpin PAS yang ada dalam kerajaan hari ini? Isu-isu lain yang mana dilaung-laungkan terbukti juga apabila mereka dalam kerajaan hari ini, habuk pun tak ada.
So inilah pencerahan saya berkenaan dengan isu PAS mengatakan bahwa PIHES boleh tutup buku. Kita tunggu. PRN Melaka ini tidak lama. Lepas ni 20 hari bulan selesai dan kita tahu jumlah undi dan siapa yang memerintah. Kita tengok berapa orang pemimpin PAS menang. So sekian, terima kasih. Thank you.